dia dapat, nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin faminallahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah bi amin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah SWT. Sampai juga akhirnya saya setelah beberapa bulan ni tuan-tuan, tertangguh. Alhamdulillah, saya Muhammad hari ini dapat bersama-sama lagi kita pada malam ni untuk kita meneruskan kisah ataupun doa-doa yang terkandung dalam Al-Quran. Doa yang terkandung dalam Al-Quran dan kisah-kisah dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada dia. Hari ini tuan-tuan boleh tengok dalam surah Asy-Syu'ara. Bermula ayat 83 sampai ayat 89. Ini satu doa. Dalam doa ni terkandung lagi berbagai doa. Oh, hebat tuan-tuan. Salih Muhammad. Lepas tu kalau tuan-tuan boleh buat catatan sikit ataupun tuan-tuan boleh buat apa-apa screenshot ke apa sebagainya. Salih Muhammad, sebab doa-doa dia sangat hebat. Doa yang kita rasa bila kita baca balik, ya Allah, doa ni kita tak pernah duk minta. Tapi dia ada dalam Quran. Walaupun kisah ini, Salih Alaihi Muhammad, kisah para Nabi dulu-dulu, Salih Alaihi Muhammad, yang panjatkan doa ni. Tetapi doa ni kita boleh amalkan. Sumber doa ni dia ada berapa tuan-tuan? Doa Nabi SAW suruh kita berdoa. Allah perintah kita berdoa. Udu'uni istajib lakum, doalah, mintalah kepadaku, saya aku akan perkenankan untuk kamu. Ada beberapa ayat dalam Quran yang Allah suruh kita doa. Sebab tu ulama sebut orang yang tak berdoa, orang yang malas doa ni ialah orang yang miskin. Orang yang miskin. Pasal apa orang miskin? Pasal dia tak ada tapi dia berasa dia ada. Orang bila dia tak ada, dia nak minta. Bila dia rasa tak cukup, dia nak minta daripada orang. Bila dia rasa dia miskin, dia akan minta tolong daripada orang kaya. Tapi kalau orang yang dia berasa dia kaya, dia tak akan minta ke orang.
Sallallahu alaihi Muhammad. Dia minta apa-apa dia ada. Tapi hakikatnya kita tak ada. Apa benda yang kita ada? Kita rasa kita ada ilmu. Betulkah kita ada ilmu? Kita mana ada ilmu tuan-tuan? Kita memang tak ada ilmu. Kita ni kalau bahasa orang kampung ni kata ni, kita ni orang bodoh. Bahasa bodoh tu teruk sangat, tukar sikit. Orang jahil lagi teruk dia berasa. Dan ni kalau dia sebut tak tentu pasal kan. Ni Sayyidina Muhammad marah. Jadi subhanallah Sayyidina Muhammad, kita ni duduk dalam kejahilan. Maksud kita nak kena minta supaya Allah bagi kita ilmu. Tapi kita tak minta pun dekat Allah supaya Allah bagi kita ilmu. Sebab kita berasa kita ni cerdik, padahal kita bodoh. Tuan-tuan rasa kita kaya, kita benar-benar kaya. Kita tak ada apa. Kita kaya, kita miskin kat dunia, kita miskin kat akhirat. Miskin kat dunia. Kita bukan ada apa. Harta apa pun tak ada tuan-tuan. Apa yang kita boleh tunjuk harta yang kita ada. Banyak benda yang mahal tapi hutang. Kereta, hutang. Kalau kita kaya, kita beli cash ya tuan-tuan. Sayyidina Muhammad. Kereta saya cash Ustaz. Memang kereta cash. Beli kereta second hand 9,000. Bolehlah bayar cash. Tersedia action lah yang tu. Tapi kereta mahal nak beli. Bukan mahal mana pun tuan-tuan. Harga dia 48,000 pun hutang. Maksud kita tak ada. Rumah kita pun hutang. Barang dekat dalam rumah kita hutang. Handphone yang duk pakai action ambil gambar tunjuk ke orang itu pun hutang. Hutang dengan Selcom. 2 tahun bayar. Hutang. Kita tak kaya. Kita takut ke akhirat juga kita tak kaya. Kita apa lagi dia kata? Sega. Kita mana ada sega? Maksudnya apa benda yang dalam hidup yang nama dia kenikmatan, yang namanya kebaikan sebenarnya tak ada kita pun. Tak ada. Ni ada paling kurang 5 benda yang jadi nikmat kepada orang waktu hidup kat dunia. Nombor 1, Allahumma salli Muhammad. Dia panggil Allahumma salli Muhammad rumah yang selesa. Rumah yang selesa. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, rumah kita selesa tak? Selesa terah kita lah. Setakat kita, okey. Tapi kalau bayangkan kalau setiap anak kita ada rumah, ada bilik dia sendiri, ada toilet dia sendiri kat dalam bilik dia, ada apa semua benda-benda. Subhanallah, lebih selesa Ustaz, lebih seronok Ustaz. Maksudnya yang kita ada tu tak setara mana pun. Yang kedua kita harap apa ni? Kita harap Allahumma salli Muhammad tuan-tuan, salah satu daripada ketenangan yang kena ada dalam hidup kita ni ialah kesihatan, ketenangan. Sihat dan tenang. Tuan-tuan, salli Muhammad. Orang lain ni boleh main penyakit tiba-tiba. Mana? Doktor saya janji appointment dengan dia 16 hari bulan itu. Janji appointment nak jumpa dia 16 hari bulan. Dia mesej kat saya seminggu sebelum tu. Saya pergi umrah. Kata Ustaz nak jumpa Ustaz. Lama kita tak jumpa. Saya ke umrah ni, saya balik umrah, kita jumpa boleh tak? Dia kata berapa bulan Ustaz balik? 7 bulan. 7 bulan tak sempat Ustaz, saya outstation. Kita jumpa 15 hari bulan. 16 bulan kita jumpa Ustaz. Okey. Dan 15 bulan saya on the way mai KL. Esok plan yang nak jumpa dengan dia, on the way nak mai tu dapat mesej dia meninggal. Macam tu ya, bukan ada apa. Malam tu dia siap update kat Facebook dia. Dia update dekat apa ni Instagram dia, last day in JB. So esok tu dia nak balik KL, dia dekat JB. Dia update apa? Tidur malam tu, tidak esok tidur kat office. Dan esok staff dia buka office, dia tengok dia meninggal dalam office duduk baring dalam tidur. Orang punya penyakit macam-macam lah ni tuan-tuan. Kita perlukan kepada kesihatan. Kita perlu Allah pelihara kesihatan kita. Allah bagi kita tenang, Allah bagi kita sihat. Tapi kita tak minta pun. Tak minta pun. Kita rasa macam, okey je aku. Tak ada keperluan. Kot aku nak minta supaya Allah bagi sihat. Bukan tak ada keperluan. Kita tak rasa nak minta. Kita tak berasa nak minta. Padahal kita perlu tak? Kita sangat-sangat perlukan. Allahumma salli Muhammad. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ni 3 anggota paling penting dalam hidup kita. Yang kalau elok 3 benda ni, kita boleh dapat macam-macam manfaat. Nombor 1 badan, tubuh badan. Minta supaya Allah afiatkan tubuh badan kita. Yang kedua, Allah SWT minta supaya Allah fi sam'in, pendengaran kita ni Allah bagi elok. Yang ketiga, basari, penglihatan kita Allah bagi. Minta sihat. Saya sebut, yang berapa lagi? Yang apa lagi yang kita perlukan dalam hidup kita ni? Kejiranan yang baik, jiran-jiran yang baik. Kalau jiran kita baik, hidup kita tenang kan?
Seronok je. Balik rumah pun seronok, jiran pun baik, jiran ni pun baik, susah depa tolong, kita apa-apa sikit depa ingat. Nak minta tolong apa senang, jiran yang baik sentiasa bagi tenang dalam hidup. Bayangkan kalau tuan-tuan jiran tuan-tuan buat perangai. Balik-balik rumah tuan-tuan dia buka radio, buka bumbang, kita saling semat. Satgi gaduh dengan dia, satgi dia cari pasal, satgi anak dia buat lagu tu, satgi anak buat dia, satgi dia ambil parking kereta. Macam-macam Allah stres tuan. Saya semat. Lagi kita perlu apa dalam hidup kita tuan? Kita perlukan Allah semat. Keluarga yang sakinah. Keluarga yang baik. Pasangan hidup yang baik. Pasangan yang baik, keluarga yang baik kita perlukan. Maka semua ni tuan-tuan sekalian kita perlu doa, minta pada Allah setiap hari. Dan susunan semua benda yang kita nak tu adalah Quran. Sumber doa kita yang pertama nama dia Quran. Saya cari dalam Quran banyak, saya susun ada 60 doa dalam Quran. Di hari ni baru doa yang ke-42. Ada yang kedua saya simak tuan-tuan, sumber doa dia adalah hadis Nabi SAW. Sahabat tanya, ya Rasulullah, saya ni duduk dalam tenggelam dalam hutang, apa doa yang saya boleh buat? Rasulullah tolong saya ni saya duduk dalam hutang ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata, Nabi masuk masjid, tengok dia duduk murung aja dalam masjid. Pasal apa ni awak nampak murung sangat ni? Saya sedang tenggelam dalam hutang ya Rasulullah. Kamu amal doa ni. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Tuan-tuan tenggelam, tuan-tuan duduk hutang tak? Duduk hutang tak? Dah. Tu kereta bayar tak habis. Tu rumah bayar tak habis. Macam hutang kita duduk ada tu. Doa tu lah setiap hari. 3 kali pagi, 3 kali petang. Macam makan ubat lah tuan-tuan. 3 kali pagi, 3 kali petang. Kata Abu Umamah, lepas aku beramal dengan doa Nabi Ayub, aku dibebaskan daripada hutang. Lega daripada hutang. Allah bersama tuan. Itu doa sumber daripada Nabi. Yang ketiga, sumber doa ni daripada alim ulama'. Ulama' tolong susun doa kat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ni tak nanti nak susun sendiri, tak nanti nak cari, tak nanti nak buat susun. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ya Allah. Kita tak nanti ulama' tolong susun kat kita. Boleh tak? Boleh. Yang keempat, doanya dia sumber daripada mana? Daripada diri kita sendiri. Apa yang kita nak? Faham ni Sallallahu alaihi Muhammad? Beli kereta nak loan kereta lulus. Minta lah pada Allah. Tengok yang tu berkenan, tengok dia berkenan. Saya semat teringin nak tu, teringin nak ni. Minta lah pada Allah. Lagi dia tak bercanggah daripada syariat, kita minta. Faham tak? Dan Allah kata apa ni? Ud'uni astajib lakum. Hampa minta pada aku akan tunaikan untuk kamu. Tu Allah janji, Allah nak bagi bila kita minta. Allah ni bukan passion macam kita tuan-tuan. Allah ni bukan passion macam kita. Kita ni asyik buka mulut je bohong. Asyik buka mulut je bohong. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita senyum pasal apa? Tak ada kenal-kenal dengan siapa. Nampak dengan kita tu. Suka bohong kan, cakap tak betul. Tapi Allah, bila Allah janji, dia mesti tunai. Man asdaqa minallahi haditha. Perkataan siapakah yang lebih benar? Sallallahu alaihi Muhammad. Daripada perkataan Allah. Man asdaqa minallahi qila. Perkataan siapakah yang lebih benar daripada perkataan Allah? Sallallahu alaihi Muhammad. Allah bila dia sebut, dia mesti bagi. Cumanya bila kita doa pada Allah, Allah akan tunaikan kepada kita dengan 4 cara. Salah satu daripada 4 cara. Nombor 1, Allah akan tunai kalau benda tu baik, Allah akan bagi langsung kat dia. Minta benda tu betul, dia bagi. Yang ni paling banyak kita dapat setiap hari. Baca doa naik kenderaan sampai selamat, alhamdulillah. Nak makan baca doa, berkat Allah bagi. Bangun tidur apa semangat tidur baca doa, bangun elok pun. Banyak benda yang kita minta setiap hari ni Allah bagi langsung, kita tak perasan. Cuma bila kita minta, kita dapat. Bila kita dapat, kita tak puji pun Allah. Kita tak ucap terima kasih pun. Itu passion kita. Yang kedua, kalau kita minta tu, benda yang kita minta tu tak baik kat kita, Allah ganti dengan lebih baik. Minta Allah tahu kita minta, kita rasa baik dah, tapi benda tu tak baik. Habis buat apa? Allah ganti dengan yang lebih baik.
Cuma kita, bila kita minta yang ni, dapat yang ni. Kita minta A, dapat B. Kita rasa macam makbul tak? Kita tak rasa makbul lah pasal aku minta lain, dapat lain. Padahal Allah makbul lah tu. Sebab Allah tahu yang tu tak baik. Allah ganti dengan lebih baik. Cuma kita tak berasa macam doa kita makbul pasal kita dapat benda lain. Yang ketiga, benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni. Dia baik pada waktu satu ketika nanti yang kita tak tahu bila. Ada orang minta dia kaya, umur dia 20 dia minta lah. Tapi Allah bagi dia kaya umur 60. Nah ni, ada orang minta hidup dia stabil, hidup dia tak ada dalam hutang. Allah tak bagilah ni. Allah bagi waktu umur dia 60 tahun, lepas dia dah pencen. Pasal Allah tahu kalau dia kaya umur dia 20 dia rosak. So Allah bagi umur 60. Cuma dalam tempoh umur 20 sampai umur 60 tu 40 tahun. Nampak ni? Dia duk kata apa? Doa aku tak makbul. Aku minta doa aku tak makbul. Hang tengok hang dapat, hang minta hang dapat. Aku minta tak dapat-dapat. Aku duk terang-terang ni je. Pasal apa? Pasal dia tak dapat lagi. Tapi bila dia dapat umur 60 tahun, dia lupa dah kata dia minta waktu umur 20 tahun dulu ni. So selalu dia duk kata dia tak makbul, tak makbul. Yang keempat tuan-tuan, kalaulah benda tu yang dia minta tu tak baik kat dia lah ni, akan datang bila-bila pun tak baik, Allah akan bagi dekat dia dengan gantian yang paling baik dalam syurga. Yang pastinya Allah mesti bagi. Maka doalah pada Allah tuan-tuan, Sallallahu Muhammad. Doa minta pada Allah. Dan hari ini kita nak tengok susunan-susunan doa dalam Quran. Surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89, doa ni dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisanan sidqi fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li li abi innahu kana minadh dhallin wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Wahai Tuhanku, berikanlah aku ilmu pengetahuan agama dan hubungkanlah aku dengan orang-orang saleh dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik, yakni nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku dari orang-orang yang mewarisi syurga Jannatun Na'im. Dan ampunkanlah bagi bapakku kerana sesungguhnya dia daripada kalangan orang-orang yang tersesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan satu apapun, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Surah Asy-Syu'ara ayat 83 hingga 89. Daripada susunan doa yang kita baca sekali imbas tu, tuan-tuan nampak penting dah doa. Nombor satu, minta apa ni? Minta hikmah. Minta ilmu pengetahuan. Lepas tu minta apa ni? Minta supaya kita ni sentiasa dihubungkan dengan orang baik-baik. Yang ketiga, minta apa tuan-tuan? Sallallahu Muhammad. Minta pula kita ni nama kita disebut dengan sebutan-sebutan yang baik lepas ni orang yang main kemudian-kemudian ni. Hang kenal tak dia tu? Kenal dia tu, alhamdulillah dia tu orang baik semua. Orang suka panggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Yang keempatnya dia doa apa tuan-tuan? Minta doa supaya diwariskan kepada dia syurga. Penting. Yang berikut ini minta apa lagi? Dia minta supaya Allah ampunkan dosa ayah dia. Lagi minta apa lagi tuan-tuan? Sallallahu Muhammad. Minta yang berikutnya, minta supaya jangan dihina dia pada hari dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah. Tu tuan-tuan, doa-doa sangat penting. Mari kita tengok syarahannya. Kisah dan tafsirannya. Ini mengisahkan, doa ini, ayat ini mengisahkan tentang permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam agar diberi hikmah oleh Tuhannya. Menurut Ibn Abbas, yang dimaksudkan dengan hikmah itu ialah ilmu. Menurut Ikrimah pula, ia adalah akal. Menurut Mujahid pula, ialah Al-Quran.
dan menurut As-Sa'di ialah kenabian. Allahumma salli Muhammad. Allah, Nabi Ibrahim AS minta apa? Minta supaya Allah berikan kepadanya hikmah. Tuan mintalah, Rabbi habli hukman. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hikmah. Kurniakan kepada kami ilmu. Pagi-pagi Nabi SAW ajak kat kita doa penting ni. Tuan-tuan tolong baca tiap-tiap hari, jangan tinggal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ni ingat ni doa ni, saya bagi ni. Setiap hari kena baca. Pasal 3 benda ni sangat penting kita nak dapat hari tu. Esok masuk pagi-pagi tu, 3 benda ni, 3 sangat penting. 3 benda yang tuan-tuan mesti dapat. Cuma yang dapat tu sama ada baik atau buruk. Nombor 1 minta, ni sehari hari ni ya Allah, macam-macam ilmu aku nak dapat. Minta supaya Allah bagi ke aku ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Kalau sebut ilman nafi'ah ni, maksud ilmu itu jadi kebaikan untuk dia kat dunia, kebaikan untuk dia dekat akhirat. Macam-macam ilmu kita dapat. Hari ni duduk sembang-sembang dengan kawan pun semua, Ustaz Syamad, dia hantar, jumpa tak link ni, link apa? Kita masuk-masuk, tengok-tengok link merapu, merepek apa semua yang ada kait dengan zina ke apa semua. Kita dapat ilmu dah tu. Ilmu dah tu. Tu ilmu tu. Ilmu apa? Ilmu bagi rosak dia. Melekat dah ilmu tu. Melekat tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan dapat apa-apa saja ilmu, ilmu baik dia melekat, ilmu buruk pun melekat. Dapat. Tambah benda merepek merapu, lagi cepat melekat. Mana? Benda ilmu-ilmu yang baik-baik ni dia payah sikit nak melekat. Kena mulang-mulang sikit, peringat-peringat sikit, melekat lah. Tapi ilmu yang merepek-merepek, yang merapu-merapu, Allah bagi sekali yang pun melekat langsung. Tahun depan boleh ingat ni. Bahaya bila kita dapat ilmu yang tak baik. Tambah-tambah dia masuk ke telinga. Nah, ilmu bila diajak pada kita satu yang masuk ke telinga, kata ulama, benda yang masuk ke telinga dia lebih kekal daripada benda yang masuk ke mulut. Benda masuk ke mulut dia makan, kalau dia jadi sakit perut, dia makan sesuatu apa benda, dia flush habis, keluar. Tapi benda bila dia masuk kat telinga, dia terus akan melekat dalam hati. Biar aku nak ajak kat hang satu benda. Apa dia? Hantar dak kalau hang nak kena orang lagu ni apa semua, orang dia ajak kita, pun dapat satu benda. Benda tu masuk ke telinga kita. Tuan-tuan, dia akan terus melekat dalam hati kita. Lepas tu hati-hati. Lepas tu minta apa? Ilmu yang bermanfaat minta. Yang kedua minta apa ni? Rezeki yang baik-baik. Bukan takat rezeki halal. Rezeki halal belum tentu baik. Tapi kalau rezeki baik, tak tentu halal. Faham tak faham? Halal menjadi baik dah. Halal. Coklat, gula, manis, sedap. Saya makan. Okey. Pakcik tu makan. Tu esok. Saya apa? Cik mana? Faham tak ni? Halal lah. Halal kat saya. Halal kat dia. Tapi baik kat saya. Mudarat kat dia. Faham tak faham tak? Yang kita minta ni apa? Rezeki yang baik. Kita ni tambah-tambah tuan-tuan yang ni bekerja ni. Tuan-tuan kena hati-hati. Pasal rezeki kita, sumber rezeki kita main ni macam-macam macam. Saya takut lagi ada benda kita buat rezeki kita jadi syubhah, jadi haram. Faham tak Ustaz Muhammad? Masuk kerja kadang-kadang tak tentu waktu, kadang-kadang keluar buat kerja kita sendiri, kadang-kadang benda kita ambil tak tentu hala nak. Kita kerja. Barang-barang kat pejabat. Waktulah terutama sekali. Tambah tuan-tuan duduk kerja kat kerajaan, jabatan kerajaan ni lagi-lagi lah. Faham tak ni? Masuk pukul 8 ni, masuk pukul 8. Sehari pukul 10 patutnya kerja, dia keluar pergi minum dulu. Duduk sembang dengan kawan-kawan 2-3 jam. Kadang-kadang pergi sana, pergi sini, shopping, pergi tinted kereta, tukar sport rim. Ni, yang muslimat pergi shopping, beli barang, macam-macam. Tu tak kira lagi yang duduk kat pejabat nampak macam kerja tapi tak kerja. Ni pasien duduk main game, saya duduk tengok. Tuan-tuan, dia duduk main game. Ada geng-geng kerja ni. Game ni bukan game main budak-budak dah lah ni.
Lah ni game ni orang tua main. Ni bayar-bayar saya ni kaki game ni. Ada game yang daripada main game-game online ni. Saya memang tak kerti tuan, daripada kecil saya memang tak kerti main game. Dulu main zaman saya tuan-tuan time Street Fighter tuan. Ni jadi masuk kurang-kurang kan. Pi memang tak kerti main. Saya tuan-tuan saya main game ular tu pun kalah. Nokia tu pret macam kalah. Kita memang tak begitu. Kawan-kawan kita kerti main game sampai hari ni main game. Dapat dapat ni pula ni berjaya pula dengan main game tuan-tuan. Macam-macam dia dapat. Boleh nak main game tapi tak boleh main waktu kerja. Waktu kerja kamu dibayar untuk buat kerja. Kita pun banyak masa kita spend. Lah ni tuan-tuan dia buat konten TikTok. Sampai dia buat kerja buat konten. Berapa banyak spend masa nak shoot, nak edit, nak letak tu, nak tak pun buat setengah jam dia duk pulun buat tu dia kerja. Tu nak cerita di mana tu? Dia faham ni. Macam muhasabah yang nampak ni. Sungguh setengah jam kan nampak macam tak ada apa. Tapi orang bayar kita untuk kerja tu. Di sinilah mainnya sumber-sumber rezeki yang dipanggil apa? Syubhah. Sumber-sumber rezeki yang haram. Tak mau yang tu minta rizqan tayyiba, minta Allah bagi rezeki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, minta supaya Allah berikan kepada kita amalan yang kita buat pada hari tersebut, semua amal kita Allah terima. Baik Allah SWT. Dan Nabi Ibrahim doa lagi, walhiqni wa alhiqni bis salihin, hubungkan aku dengan orang-orang yang baik. Maksudnya jadi kalau aku dalam golongan orang-orang soleh di dunia akhirat, seperti dikatakan oleh Nabi SAW menjelang kewafatannya, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma salli qalaha thalathan, ya Allah masukkanlah aku dalam rafiqul a'la, yakni orang-orang yang soleh yang menempati syurga yang tinggi sebanyak 3 kali. Dalam sebuah hadis yang lain mengenai doa disebutkan, Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira jazaya wala mubdil wala sallallahu Muhammad wala mubaddilin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan Islam, matikanlah aku dalam keadaan Islam, masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang kecewa, dan bukan pula orang-orang yang diganti. Itu dia ajak pada kita doa ni. Doa yang kedua minta apa? Minta supaya kita ni duduk dengan orang baik-baik. Tuan-tuan, kata ulama, bila kita buat dosa, kita minta ampun. Jangan tangguh minta ampun. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang beriman, sekalian semua bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Taubat jangan tangguh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada keampunan Tuhan kamu. Dalam bab dosa kena cepat minta ampun. Jangan tangguh. Bila kita minta ampun, cukup syarat Allah ampun dosa. Bila Allah ampun dosa, salah satu tanda dosa kita ampun, salah satu tanda dosa kita telah diampun ialah tuan-tuan akan perasan Allah kurniakan dikeliling kita orang baik-baik. Itu tanda dia. Selagi tuan-tuan masih duduk dalam geruk yang merapu, merepek, yang tak ingat dunia ni, maksudnya ada dosa tuan-tuan yang Allah masih belum ampun. Sebab tu kita ni mudah-mudahan lah tuan-tuan, mudah-mudahan. Kita bukan baik sangat. Tapi bila kita boleh duduk main masjid, grup kita ni, grup WhatsApp kita dah tak sama macam grup WhatsApp kita 10 tahun yang lepas. Ni 5 tahun lepas pun mungkin tak sama dah. Dulu ke merapu, merepek, tak apa-apa. Lah ni grup tu pun lepas ke bawah dah. Kita pun tak sempat nak tengok dah grup-grup yang merepek tu duk ada lagi. Pasal nak leh grup tu lagi macam tak gamak. Geng-geng kawan-kawan sekolah, geng pak kerja apa semua tu. Lagi macam Muhammad. Depa pun tunggu nak kick kita keluar ya. Tunggu dia ni kata admin tu, tunggu dia komen lagi sekali aku tendang keluar ya. Pada ni itu senyap dia tu. Siap archive lagi dia punya grup. Tapi grup yang aktif dalam grup kita ni tuan-tuan, geng-geng masjid, geng-geng duk ajak pergi kuliah, geng-geng duk pergi Ustaz Muhammad tuan-tuan, pergi selawat, apa macam-macam lah. Geng-geng baik-baik. Itu
Mudah-mudahan tanda Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan minta pada Allah, bagi Allah sentiasa kekalkan kita dengan grup ni. Lepas tu Nabi SAW, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS sendiri doa, wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan orang-orang salih. Bila kita duduk dengan orang salih ni, apa dapat penasilan? Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu akan duduk atas jalan agama teman rapat dia. Falyanzur ahadukum, perhatikan oleh kamu, salih alaihi wasallam Muhammad, man khalilu, dengan siapa dia berteman rapat. Hati tengok siapa kawan kita, itulah kita. Lepas tu bila seorang tu berjumpa seorang syekh, dia kata, "Syekh, ceritakan kepada aku tentang aku ni lagu mana?" Koklah syekh ni kasyaf, boleh tengok, boleh nilai. Syekh kata apa? Aku tak kenal siapa kamu, tapi kamu beritahu kat aku siapa kawan kamu, aku akan beritahu kat kamu siapa kamu. Kita ni ialah siapa kawan kita. Maka tuan kita minta ke Allah, bagi Allah akan sentiasa gunakan kepada kawan baik-baik. Nah, doakan kita. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW cerita, kawan baik-baik ni tuan-tuan, dia boleh jadi syafaat. Ni kawan-kawan kita ni sebelah-sebelah tu, tengoklah muka dia. Dan Nabi Muhammad, tengok muka kawan kita baik-baik tu. Si kawan sebelah-sebelah kita ni, mereka dia syafaat kita ni. Akhirat. Kita teruk, amalan kita teruk. Amal kita teruk, khusyuk, jangan ceritalah, ikhlas jauh lah tuan-tuan. Kita tahu dekat mana amal kita. Kita tahu masalah kita dulu, perangai kita dulu, maksiat apa kita buat, semua kita tahu tuan. Orang yang tak tahu, kawan kita di sebelah kita tengok muka kita jernih macam ahli syurga, tapi kita tahu terang mana kita. Harap apa ni? Harap ada kawan tolong salih alaihi wasallam Muhammad, tolong syafaat. Kata Nabi SAW, tak ada seorang mukmin yang dia minta sungguh-sungguh pada Allah. Sungguh-sungguh dia minta. Tak pernah tengok seorang mukmin yang bersungguh-sungguh minta melainkan pada hari itu. Dia pergi dekat Allah, dia ahli syurga. Dia kata ke Allah, "Ya Allah, ada seorang ni dulu dia duduk sama-sama dengan kami di masjid, dia solat sama-sama kami. Dia puasa sama-sama kami. Dia ibadat sama-sama kami. Dia pergi haji sama kami pun. Tapi ya Allah, aku tak jumpa dalam syurga." Ni kita dalam syurga ni kita boleh jumpa tak? Kan Rasulullah? Mudah-mudahan kita jadi ahli syurga. Amin. Waktu duduk dalam syurga ni, geng Surah Putra Alamin ni, geng AJK duduk lepak sama-sama lah. Minum teh tarik syurga, punya teh tarik lah. Ni. Duduk minum, makan cendol apa semua. Kalau semua amat. Hampasan tak kawan kita seorang tu duduk dalam masjid tapi tak nampak dia. Yang mana? Kawan kita lah. Seorang tu duduk mai tak? Dia selalu duduk mai, dia duduk ada. Tapi hari ni dia tak ada dalam syurga ni, kita jumpa. Nampak dia kat mana? Aku pun tak nampak, tak tahu dia duduk kat mana. Kita dalam syurga tentang kita boleh pergi ziarah antara satu sama lain. Sampai seorang kata apa? Jom kita pergi tengok sakut di dalam neraka. Ahli syurga boleh tengok ahli neraka. Tapi ahli neraka tak boleh tengok ahli syurga. Pasal tengok syurga satu nikmat, dan nikmat Allah tak bagi pada ahli neraka. Bila tengok-tengok, sungguh dia duduk dalam neraka. Pergi jumpa Allah, dia kata, "Ya Allah, tolong sat kawan kami ni, dia duduk dalam neraka. Dia ni semayang sama kami, dia duduk ibadat sama kami, dia apa sama kami." Allah kata apa? Saya Muhammad, pergi. Allah tukar dia bentuk tubuh dia, dia boleh masuk dalam neraka dalam keadaan neraka tak bakar dia. Dia masuk dalam neraka ni paras lutut, dia kata. Dia pergi cari kawan dia tu, jumpa kawan dia, tarik kawan dia keluar daripada neraka masuk syurga. Ni penting kawan-kawan soleh. Sebab tu pilih kawan dengan siapa kita nak berkawan. Berkawan, kawan baik ni, kawan soleh ni bukan manfaat dia kat dunia tuan-tuan. Kat dunia ada manfaat dah. Bila kita susah dia tolong. Ya, orang soleh mesti suka tolong orang. Bila kita lalai dia tegur, itulah kawan yang baik. Kawan yang baik tegur depan-depan, bukan tegur belakang. Kawan yang baik tegur secara berhadapan, bukan tegur secara terbuka. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kawan kamu menegur kamu secara diam, itulah teguran, itulah ikhlas, itulah kawan baik.
Tapi kalau dia tegur secara terbuka, itu dia mengaibkan kamu. Allah saya sembah. Cari kau ambil. Salih alaihi wasallam. Maka doa apa? Wa alhiqni bis-salihin. Bahkan Nabi SAW sendiri waktu nak wafat angkat tangan tinggi-tinggi, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, Engkau masukkanlah aku dalam rafiqul a'la, orang-orang yang soleh, dalam kelompok orang-orang yang soleh yang tertinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Sayyidina Muhammad, ini doa penting lagi satu. Apa doa penting lagi satu? Kata Nabi, Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84 ni, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah bagiku ni sebutan yang baik-baik daripada kalangan orang-orang yang datang kemudian. Tuan-tuan semua nak mati, dan orang akan sebut nama tuan-tuan lepas mati. Lepas mati, orang akan sebut nama kita. Sebutan kita ni dengan nama ni tuan-tuan ada dua. Satu, orang akan ingat kita dengan ingatan yang baik. Satu, orang akan ingat kita dengan ingatan-ingatan yang buruk. Lepas tu bila orang mati, seorang sahabat Nabi SAW wafat, Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Sahabat kata, dia ni orang baik ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, maka kamu membenarkan apa yang kamu kata. Dia memang orang baik. Pasal orang akan puji orang yang pujian ini ikhlas bila orang tu dah tak ada apa-apa lagi dah. Kalau kita puji orang waktu hidup, tuan-tuan, macam-macam kita dapat. Dia tu orang hebat, dia ada duit, kita puji lah dia. Baguslah. Dia ni kenal, dia ni memang bagus ni, suka tolong orang. Saya diulang kita 100. Mana ni? Ada pun lagi, dia boleh bagi apa-apa kat kita, dia apa tolong kita apa semua, pasal dia orang hebat. Saya semangat. Tapi kalau lepas mati, puji pun bukan dapat apa dah. Tak membanggakan dia, tak mengangkat darjat dia, tak dapat apa dah dia tu. Pasal apa? Pasal dia dah tak ada apa dah. Maka tuan-tuan, saya semangat, kalau orang puji orang lepas mati, itu ikhlas. Pujilah, tunjuklah kebaikan, sebutlah kebaikan dia. Tak ada manfaat apa-apa untuk dia dah. Tak mengangkat dia jadi riak lagi dah. Pasal apa? Pasal dia tak ada apa dah. Lepas tu kalau nak cerita orang hebat, cerita karamah, cerita dahsyat, cerita ilmu, cerita apa sebagainya, kewalian dia apa, lepas dia mati cerita. Sebelum dia mati jangan cerita fitnah dia. Faham tak maksud semua? Jadi semua kita harap lepas kita tak ada, orang kemudian cakap baik-baik. Tuan tahu tak, bila seorang tu mati, dia malaikat akan mai duduk depan dia sejuh mata memandang. Ada dua jenis malaikat. Satu malaikat putih wajah dia. Hadis ini hadis riwayatkan oleh seorang sahabat Nabi nama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia cerita satu hari ada seorang sahabat daripada kalangan Nabi SAW, kalangan sahabat Nabi daripada Madinah, dia meninggal. Waktu tu Nabi SAW bawa dia, saya Muhammad pergi waktu nak makam. Lalu Nabi SAW duduk, dah selesai makam, Nabi SAW duduk dengan para sahabat, Nabi duduk membelakangi kiblat, para sahabat duduk depan Nabi SAW. Dia kata, kepala kami ni macam tunggul-tunggul kayu. Semua fokus duduk tunggu apa Nabi nak cerita. Nabi ambil satu kayu, Nabi goreh-goreh, toreh-toreh dekat tanah. Nabi SAW angkat tangan, Nabi SAW kata, Ya Allah, jauhlah kami daripada azab kubur. Ya Allah, jauhlah kami daripada azab kubur. Nabi ulang 3 kali. Lalu Nabi SAW cerita, kamu nak tahu tak apa jadi kepada orang? Nabi kata, bila seorang mukmin dia nak berpisah daripada dunia, dia menuju akhirat, maka datang malaikat sejuh mata memandang. Putih wajahnya seperti matahari. Dibawa Sayyid Muhammad dibawa kafan daripada kafan-kafan syurga. Dibawa hanut, wangi-wangian daripada wangi-wangian syurga. Bawa. Waktu tu turun malaikat maut di hujung kepala dia. Malaikat maut tu kata, Ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang baik. Dalam satu riwayat disebut, wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sallallahu alaihi wasallam, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada keredaan, pengampunan dan keredaan Tuhan kamu. Waktu tu roh dia akan keluar daripada jasad dia macam
air keluar daripada botol air. Lembut. Malaikat-malaikat yang duduk ramai-ramai itu, mereka tak membiarkan roh itu pada sisi malaikat maut itu berlama-lama. Kami cepat-cepat ambil, kami kafankan dia dengan kafan syurga. Kemudian kami bawa naik dia. Waktu nak bawa naik, waktu keluar roh dia tu, kata Ustaz Jumat Nabi SAW, bergema selawat para malaikat yang duduk di langit dan di antara langit dan bumi ni, berselawat kepada si mati. Sebut nama dia, bergema bunyi ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas daripada tu, pegang roh nak naik. Waktu nak naik ni, para malaikat yang duduk langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh minta, Ya Allah, bagilah roh ni lalu arah kami. Ya Allah, bagilah roh ni lalu arah kami, Ya Allah, dia minta. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu bila sampai saja langit pertama, malaikat-malaikat yang duduk langit pertama tu sambut. Roh siapa yang baik sangat ni? Roh siapa yang wangi sangat ni? Lalu kata Sallallahu Muhammad, malaikat yang bawa dia naik tu disebut dan dipanggil dia dengan panggilan-panggilan yang baik yang orang dulu panggil kat dia. Dia ni orang baik, dia ni orang soleh, dia ni orang suka tolong orang, dia ni orang tak sakitkan hati orang, dia ni orang yang suka senyum orang, dia ni orang yang suka sedekah, dia ni orang suka infak, dia ni orang suka jihad, dia ni orang suka mengaji. Semua benda-benda panggilan-panggilan baik yang orang panggil kat dia dulu ni, malaikat tu akan sebut waktu tu. Tuan-tuan, orang panggil kita apa lah ni? Di belakang kita ni orang gelak kita apa? Bukan kita nak harap orang gelak kita baik. Orang boleh panggil kita dengan panggilan baik kat depan. Hang ni baiklah, hang ni suka tolong orang. No, orang cakap kat kita belakang tu apa? Dan percakapan orang di belakang kita itu, itulah apa kita, itulah siapa kita. Dia tu tak boleh buat bincang punya orang. Dia tu susah punya orang. Dia tu kalau orang susah nak tolong. Depan kita, hang baiklah, hang baguslah. Depan orang jangan cakap. Orang cakap depan kita, jangan percaya. Bohong semua. Faham tak ni? Orang cakap belakang kita. Yang duduk sembang dua-dua orang. Yang orang kata kita mengumpat. Mengumpat itu dia bercakap tentang kita. Apa yang dia cakap tentang kita? Faham tak mana ni? Sebab tu tuan-tuan, saya selalu sebut, tak rugi jadi orang yang akhlak baik. Tak rugi. Sikit pun tak rugi lah. Tuan-tuan tengok orang susah, tuan-tuan tolong. Kenal ke, tak kenal ke, tolong. Sebab dia akan bercakap baik tentang kita. Tak boleh sebab. Masjid ada gotong royong. Tak usah duk sombong sangatlah tuan-tuan. Tuan-tuan duduklah tinggi mana, pangkat mana, tak apa-apa. Tuan-tuan pi. Sapu sampah, buat kerja apa kita boleh buat. Pasal apa? Bukan nak harap orang puji kita. Tapi lepas mati kita, orang ingat, orang kenang kita. Dia ni suka tolong orang dekat masjid dulu. Faham tak ni? Ada berapa orang kata Habib Zain, yang dengan kematian dia rugi umat. Umat akan rugi. Dia hilang, umat akan rugi. Nombor satu, Sallallahu Alaihi Muhammad, namanya guru Quran. Guru Quran. Kalau dia mati, rugi. Umat rugi. Dulu waktu kita kat kampung, yang ngajar Quran bukannya syekh, bukan ustaz pun, kita panggil patih lah, kita panggil maklum lah. Tapi dia mengajar daripada mak kita sampai kita. Anak kita pula dia ajar lagi sampai tua, daripada muda sampai tua. Bila dia meninggal, habis rugi umat. Yang kedua tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia panggil Sallallahu Alaihi Muhammad penunggang kuda yang laju. Apa maksud penunggang kuda laju ni? Maksud dia ialah, kalau dalam peperangan, orang yang naik kuda laju ni, dia selalu pergi ke depan. So dalam peperangan tu, yang berhadapan dengan awal punya tentera dengan apa semua yang geng-geng belakang ni dah settle lah, dia kat depan tu. Sampai dulu ni masuk manfaat dia besar tu. Tukar kepada bahasa kita ataupun suasana kita, orang yang sentiasa ke depan dalam masalah ummah. Ada kenduri kenara dia dulu. Ada urusan masjid dia dulu.
Ada urusan masalah dekat kampung, dia pergi dulu. Dia orang-orang yang baik dulu ni. Kenapa Ustaz Muhammad? Ada tak dalam kampung kita? Mesti akan ada seorang yang passion macam tu. Kalau apa dia mesti ada punya, muka dia mesti ada punya. Bukan ada apa pun, dia bukan ada siapa-siapa pun, dia bukan siapa-siapa pun. Tapi kalau ada orang gotong royong, mesti dia ada. Mesyuarat agung mesti dia ada. Mesyuarat dia mesti ada. Dia kan ada apa? Dia bersandar kat tiang, dinding. Tapi dia ada. Orang ni rugi bila umat. Bila dia meninggal. Dia tak ada ganti. Kita kena jadi orang tu. Kadang tuan tak payah duk keluar pergi jauh-jauh. Tuan dalam masyarakat tuan ni cukup lah. Jaga kat sini je. Apa urusan masjid buat? Apa yang masyarakat buat? Tuan kena ada. Tuan kena tonjol diri tuan untuk buat kerja. Tuan-tuan dengar banyak kisah-kisah orang husnul khatimah. Mati tengah semayang, mati tengah semayang dalam bulan Ramadan, mati atas saf, mati dalam masjid, mati tengah sujud. Tuan-tuan cek balik apa mereka buat. Kebiasaannya mereka orang yang khidmat dalam masjid. Orang khidmat dalam masjid. Meninggal lepas solat isyak, meninggal dalam solat isyak bulan Ramadan dekat masjid, dekat terung, dekat Perak tu. Jalan nak pergi Pantai Remis tu. Cek tengok, dia orang pincin. Buat apa? Dia suka duduk masak dekat masjid. Dia bukan ada jawatan pun. Tapi kalau ada masjid, dia masak. Bahkan ada bil elektrik, bil air, mai kadang pengurusi pun tak sempat nak tengok bil api. Dia ambil dulu, dia pergi bayar dulu. Bila dia meninggal, Allah pilih dia meninggal dalam solat isyak bulan Ramadan. Banyak kekeh macam tu tuan-tuan. Meninggal husnul khatimah pasal orang khidmat dalam masjid. Tuan-tuan buatlah lagu mana. Orang yang paling baik kata Nabi ialah orang yang bermanfaat pada umat. Mungkin hari ini benda ni jadi motivasi kat kita. Supaya kita ni biar tuan-tuan. Kita bukan nak tunjuk, bukan nak menonjol, bukan nak riak dah tapi nak khidmat. Nak khidmat. Saudara semua. Dan kita jadi orang yang boleh diharap. Masyarakat boleh harap dengan kita. Agama boleh harap dengan kita. Yang ni dijadikan aku orang yang menjadi buah tutur yang baik sesudahku, yang selalu diingat dan dianuti dalam kebaikan. Benda baik kita buat orang ikut. Buatlah, cakap benda baik-baik. Sama halnya dengan apa yang disebut dalam firman-Nya, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin, dan kami kekalkan baginya nama yang harum di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Mujahid dan Qatadah yang dimaksudkan dengan ayat tersebut ialah sanjungan yang baik. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dan firman Allah Taala, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ini doa berikut dari Nabi Ibrahim minta. Apa dia? Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang-orang yang mewarisi syurga jannatun na'im. Minta pada Allah agar kita jadi ahli syurga. Artinya, berikanlah nikmat kepadaku di dunia dengan menjadi buah tutur yang baik sesudahku. Juga nikmat di akhirat. Di dunia, nikmat dia apa? Orang cakap baik-baik tentang aku. Orang doa baik-baik tentang aku. Di akhirat, jadikanlah aku orang yang dapat dipusakakan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim sambung lagi, waghfirli li abi. Ya Allah, ampunlah dosa ayahku. Nah, sallallahu alaihi Muhammad minta ampun dosa ayah dia. Kita pun kena minta ampun dosa kat ayah kita. Allah sebut, Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran surah Ibrahim, Rabbana ghafirli wa liwalidayya, wahai Tuhanku, berilah ampun bagiku dan kedua ibu bapaku. Ini merupakan doa yang disebut kembali oleh Nabi Ibrahim AS, seperti yang disebutkan, wa ma kana astaghfiru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapaknya dibuat melainkan kerana ada janji yang dijanjikan kepadanya. Baik, tuan-tuan, itulah beberapa daripada doa yang boleh kita amalkan, yang kita boleh petik daripada ayat ini. Sallallahu alaihi Muhammad, daripada ayat-ayat yang terkandung dalam surah Asy-Syu'ara ini. Mudah-mudahan dia jadi doa yang baik untuk kita, yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan Allah SWT,
Mudah-mudahan dia jadi manfaat yang sebaiknya untuk kita dan seluruh ahli keluarga kita, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Dan tuan-tuan, sebelum tuan-tuan balik lagi, dekat luar sana ada buku-buku saya yang terbaru yang mungkin tuan-tuan tak jumpa lagi. Saya semamat ada buku yang ke-6 dan buku yang ke-7. Buku yang ke-6 saya tajuk dia Umat Bertanya Rasul Menjawab. Himpunan soal jawab Nabi dengan para sahabat. Yang keduanya buku saya yang bertajuk Saya Semamat Apabila Rasulullah Bercerita. Rasulullah Bercerita ni semua himpunan kisah-kisah yang Nabi cerita sendiri. Jadi sembang-sembang dengan para sahabat, dia cerita kisah-kisah ni. Antaranya kisah Nabi Adam hadiahkan, sedekahkan umur dia kepada Nabi Daud. Nah, tapi bila dia nak meninggal, malaikat maut nak cabut nyawa dia, dia terlupa dia pernah bagi umur dia dekat Nabi Daud 40 tahun. 40 tahun banyak kan? Dia 100 tahun, dia sedekah 40 tahun. Waktu dijadikan Nabi Adam AS, digosok belakang dia, Sayyid Muhammad turun percaya. Jadi apa ni? Ini adalah zuriat keturunanmu yang akan mai kemudian sampai hari kiamat. Dia tengok alam tu ada yang percaya. Kata, yang ni siapa yang percaya elok sangat? Ini Daud. Oh, Daud. Umur dia berapa? Umur dia 60 tahun. Boleh tak tambah sikit? Ambil daripada umur aku, bagi kat dia, bagi cukup 100. Okey kan? Allah makbulkan doa dia. Hendaknya tuan-tuan, bila dia hidup sampai umur dia 60 tahun, malaikat maut nak mai cabut nyawa dia, dia marahkan malaikat maut pula. Ni pasal apa mai tak cukup time bagi ni? Ada 40 tahun lagi. Dia kata lupa dulu dah bagi. Tu kisah dia, antara satu kisah yang ada dalam Sayyid Muhammad, buku Sayyid Muhammad, buku Apabila Rasulullah Bercerita. Dan ada matan-matan dia, ada matan Arab dia, ada Sayyid Muhammad, dan pengajaran-pengajaran kita boleh petik, tuan boleh dapatkan kat luar sana. Dan juga tuan-tuan sekalian, kami sedang buat kempen untuk Sayyid Muhammad, kutipan dana bagi pembangunan beberapa projek di Darul Faizin. Darul Faizin dah 12 tahun dah. Kita tengah buat bangunan asrama lelaki berserta dengan kantin. Kita sedang buat rumah warga emas tambahan 10 unit. Kemudian kita nak buat bangunan asrama pelajar perempuan dengan kita beli tanah, sebidang tanah lagi, jalan masuk dan sebagainya. Kos keseluruhannya 5 juta ringgit. InsyaAllah sekarang ni kita dapat collect setakat 1.5 juta semenjak daripada kita Ramadan hari tu. Kita tahu kat luar sana ada tabung. Dan ni orang tak pakai tabung tu Ustaz, orang pakai QR code. Tu ada QR code tu. Dan P tu kalau kita buat keluar duit tu rasa macam banyak, RM5 masuk balik. Tapi kalau QR code tak rasa, dia tekan 1000, 1000 bagi dia tak rasa. Kan? Contohlah tu tak boleh. Begitu insya-Allah saya doakan siapa-siapa yang menyumbang, mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya Sayyid Muhammad kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat insya-Allah. Terima kasih ada perhatian tuan sekalian. Insya-Allah kita jumpa lagi tahun depan, bulan depan. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin wa a'da'ad-din. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.